Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia saya ucapkan kepada warga Dewan sekalian. Bersama saya dalam melancangan Apa Kata Doktor. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada pagi yang mulia ini. Topik forum kita pada hari ini ialah terapi seni ekspresif. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kiri saya, ahli panel kita yang pertama, Profesor Dr. Atira, yang merupakan seorang doktor psikiatri, merangkap ketua jabatan di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental di Hospital Sungai Buloh. Selamat datang, Prof. Terima kasih Tuan Pengacara. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, Dr. Putri Natasha. Dr. Putri Natasha merupakan salah seorang pakar psikoterapi yang sangat berpengalaman dalam rawatan terapi di sebuah pusat terapi yang terkenal di ibu negara. Selamat datang juga saya ucapkan, Doktor. Terima kasih. Dan di hujung sana, Ayu bertudung merah jambu, Saudari Lydia Nazifah. Saudari Lydia Nazifah merupakan seorang pejuang penyakit mental. Beliau merupakan seorang mahasiswi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan telah menamatkan pengajian lebih kurang 5 tahun dalam bidang audiologi. Selamat datang saya ucapkan kepada Saudari Lydia. Terima kasih Tuan Pengacara. Baiklah, sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum pada hari ini. Kemurungan merupakan satu fenomena yang telah lama wujud dan dialami oleh kebanyakan manusia sama ada serius atau tidak. Kebiasaannya, pesakit sering mengalami gangguan dan kecelaruan perasaan seperti sedih berpanjangan dan termasuklah penyakit mental yang memberi kesan psikologi di mana pesakit akan bertingkah laku menyalahkan diri sendiri, keliru dan merasakan tiada peluang untuk hidup. Baiklah, soalan saya kepada panel pertama. Seperti mana yang kita tahu, kemurungan adalah masalah psikologi yang serius tanpa mengira had usia dan memerlukan perhatian daripada pihak tertentu. Apa sebenarnya yang dikatakan dengan penyakit mental ini? Boleh Prof jelaskan dengan lebih lanjut? Boleh. Jadi bila kita bercakap mengenai kesihatan mental, dia sebenarnya melibatkan 3 bentuk. Fisiologikal, psikologikal dan juga psikososial. Sebelum saya terangkan dengan lebih mendalam, penting untuk kita semua tahu bahawa kesihatan mental dan penyakit mental adalah 2 perkara yang berbeza, tetapi mereka saling berkaitan. Kesihatan mental ini merujuk kepada satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri dia, dapat mengendalikan tekanan dengan baik dan pada masa yang sama dapat bekerja secara produktif. Mereka juga mampu menyumbang kepada masyarakat dan keluarga. Mereka yang mempunyai kesihatan mental yang baik akan berjaya menjalani hidup yang positif dan seimbang. Jika berdepan dengan stres dan kecelaruan pun, mereka masih lagi dapat mengawal cara mereka bertindak dan menerima stres tersebut. Hal ini tak sama dengan individu yang mempunyai kesihatan mental yang terjejas. Mereka susah untuk menangani stres dan cara penerimaan mereka terhadap stres pun berbeza dengan individu yang baik kesihatan mentalnya. Jadi apabila perkara ini berlanjutan, boleh berlakunya pelbagai jenis penyakit mental. Sebagai contoh, yang paling umum adalah keresahan, paranoia, skizofrenia dan juga kemurungan. Kalau kita tengok penyakit mental ni, makin hari semakin ramai yang mengalaminya. Makin tahun semakin banyak. Masalah ini bertambah dan terus bertambah. Dia tak kenal tua ke, muda ke, kanak-kanak pun ada juga. Jika kita fokuskan pada zaman sekarang, lebih-lebih lagi apabila pandemik COVID-19 melanda negara kita, memang jumlah pesakit yang memerlukan bantuan psikiatri ini semakin meningkat secara mendadak berbanding dengan tahun-tahun sebelum inilah.
Jadi banyaklah kes yang kita dapat dekat hospital tu, banyak yang dirujuk kepada kami, pakar psikiatri oleh ahli-ahli profesional lain dari jabatan kami lah, iaitu Jabatan Kesihatan Psikiatri dan Kesihatan Mental. Kalau kita lihat dari segi statistik pula, pada tahun 2019, sebuah kajian dijalankan dan membuktikan hampir 1/2 juta penduduk di negara kita ni mengalami kemurungan. Statistik yang sama merangkumi 2.3% rakyat Malaysia berusia 16 tahun ke atas mengalami kesihatan mental. Jadi statistik ini tentulah meningkat pada tahun selepasnya. Hal ini dikatakan serius kerana kajian yang sama juga dijalankan pada tahun 2017 mendapati tingkah laku bunuh diri dalam kalangan remaja berusia 13 hingga 17 tahun menunjukkan peningkatan drastik, iaitu 10% berbanding 8% pada tahun 2012. Jadi agak banyak ya peningkatan dalam masa 5 tahun. Dia boleh meningkat dari 8 ke 10%. Betul tu, apa yang Tuan pengacara kata sebentar tadi memang banyak. Jadi kesihatan mental ni merupakan satu keadaan di mana semua orang pun ada, tetapi penyakit kesihatan mental ini adalah satu aspek yang berbeza yang kita nak lihat. Benda ini boleh jadi ringan, sederhana dan serius. Jadi bila kita tengok dalam masalah mendiagnose penyakit mental ni memang banyak. Tak silap saya ada dalam 200 jenis penyakit mental ni. Tetapi yang paling biasa kita dengar adalah kemurungan, kegelisahan. Kalau dari segi faktor penyakit mental, terutamanya kemurungan ini pula, memang tak nampak secara zahir. Sebab itulah orang kata kemurungan ni pembunuh dalam diam. Antara faktor kenapa penyakit mental ini bermula adalah kerana perasaan resah, risau, khawatir yang melampau. Menyebabkan seseorang tu rasakan bimbang, rasa sedih yang orang kata keterlaluan. Mereka ambil keputusan untuk duduk menyendiri, tak nak berjumpa dengan orang lain dan tidak mahu bersosial. Mereka juga tak nak menjalinkan hubungan maupun dengan keluarga sendiri. Jadi kemurungan dengan kegelisahan ini yang paling biasalah kami dapat, boleh dikatakan setiap minggu kes yang kami dapat, yang kami akan jumpa dengan pesakit-pesakit yang bermasalah mental sebegini. Tapi kalau dari segi yang lain-lain tu, kita ada jugalah seperti skizofrenia, kecelaruan bipolar dan juga kecelaruan personality. Jadi untuk memberikan kata putus bahawa seseorang tu mempunyai apa-apa diagnosis pun, kadang-kadang dia memerlukan beberapa kali susulan. Bukan bermakna pesakit tu datang dekat kita sekali bercerita dan terus dapat diagnosis. Dia tidak semudah itu. Penyakit mental dia ada tahap. Dalam istilah perubatan kita ada mild iaitu ringan, moderate iaitu sederhana, severe iaitu serius ataupun very severe iaitu sangat serius. Jadi bila kita jumpa pesakit dan pesakit ini ada masalah kesihatan mental, kita akan diagnose lah. Contoh kalau pesakit tu datang dan kita diagnose dia ada kemurungan, seterusnya kita kena tahu pula dia tu berada di tahap mana. Sebab tahap tu penting untuk kita tahu rawatan yang perlu kita jalankan, sama ada dia perlu rujukan ke psikoterapi untuk kaunseling sahaja atau perlu rawatan ke psikologis atau mungkin dia perlukan ubat ke. Jadi benda-benda ini sangat penting kalau dari segi perubatan untuk kita tahu tahap tu, kerana dapat benda tu dapat tolong kita lah untuk melakukan tindakan selanjutnya. Baik, begitulah apa yang kita tahu tentang penyakit mental dan proses yang perlu dilakukan sebelum seseorang itu boleh didiagnose sebagai mendapat penyakit kemurungan. Jadi memang kita tidak dapat menafikan bahawa masalah kemurungan umpama barah yang semakin lama semakin teruk jika dibiarkan tidak dirawat. Masalah kemurungan ini bukan sahaja menjejaskan diri kita, malah memberi impak negatif kepada orang sekeliling tanpa kita sedari. Jadi, bolehkah saudari Lydia berkongsi serba sedikit mengenai pengalaman saudari dalam menangani masalah kemurungan ini dan bagaimana saudari bertekad untuk mendapatkan rawatan sehingga pulih? Dipersilakan.
Okey, sebenarnya punca saya dapat depresi ini mungkin daripada diri sendiri sebab tak tahu macam mana cara untuk mengawal emosi dan suka berfikir secara berlebihan atau perkataan lebih mudah kita panggil sebagai overthinking. Ia bermula sejak saya rasa apa yang berlaku di sekeliling saya ni semua saya tak boleh terima kalau benda tu tak ikut seperti apa yang saya inginkan, terutamanya dalam proses pembelajaran. Sejak berumur 22 tahun lagi, saya sudah mengalami simptom-simptom awal seperti banyak perkara benda yang saya suka buat dahulu tapi bila saya buat saya dah tak rasa apa-apa. Jiwa saya rasa seperti kosong walaupun selalu keluar bergembira dengan kawan-kawan. Makan pun dah tak terurus sebab ada masa saya tidak makan langsung dan ada masa yang saya makan secara berlebihan. Jadi semakin hari benda ni semakin teruk lah. Bermula tahun lepas iaitu pada saya umur 24 tahun, saya rasa sudah seperti tiada peluang hidup untuk berjaya dan kadang-kadang saya rasa macam saya dah tak nak hidup, putus harapan dan rasa seperti hilang dari diri saya yang dahulu. Dan saya juga sentiasa berasa sedih dan selalu nak duduk dalam bilik keseorangan. Sepanjang tempoh kemurungan ini berlaku juga, saya sering menangis dan mengalami fasa kesedihan berpanjangan. Kadang-kadang kalau tengah tidur pun, saya akan selalu menangis ketakutan sehinggakan sampai satu tahap tu, saya sering bermimpi dan mendengar suara-suara yang menyuruh saya mati bunuh diri. Macam tu. Jadi kehidupan seharian saya semakin lama semakin terganggu sebab tidur pun tidak mencukupi dan mudah rasa nak marah. So itulah simptom-simptom dari awal sehingga simptom yang makin teruk yang saya alami sepanjang proses kemurungan ini. Jadi siapa yang menyarankan saudari untuk mendapatkan rawatan? Seperti yang saya ceritakan tadi, masa saya alami mimpi-mimpi yang pelik seperti mendengar bisikan-bisikan itu, saya sentiasa meluahkan kepada rakan sebilik saya sampai satu tahap saya kerap mengadu benda yang sama. Mereka lah yang mencadangkan untuk saya pergi berjumpa dengan pakar untuk mendapatkan rawatan. Lydia tidak ceritakan mengenai perkara ini kepada ibu bapa atau ahli keluarga lain ke? Ada juga kadang-kadang saya ceritakan kepada ibu bapa saya. Tapi biasalah orang-orang tua-tua cakap, tak apa, ini mainan, gangguan tidur je. Tapi masalah ini semakin lama semakin teruk dan saya pernah cuba untuk mencederakan diri masa habis keputusan peperiksaan semester akhir keluar. Masa tu kawan-kawan dah mula risau lah dan saya terus membuat keputusan untuk berjumpa dengan psikiatris. Kemudian doktor itu cakap kepada saya yang saya perlu dirujukkan kepada psikoterapis untuk mendapatkan rawatan terapi seni ekspresif bagi mengatasi masalah ini. Baik, seperti saudari Lydia, beliau mengalami simptom seperti mendengar suara, mimpi buruk dan kesedihan yang melampau. Segelintir masyarakat masih tidak mengetahui tanda-tanda awal dan simptom penyakit mental. Bahkan ada yang tidak sedar mereka mengalaminya. Oleh itu, bolehkah Prof terangkan dengan lebih lanjut tentang perkara ini? Baiklah, tanda-tanda awal seseorang tu menghidap penyakit mental ni memang sangat meluas kerana pesakit mental ni ada banyak. Jadi saya fokus kepada yang paling biasa lah iaitu kemurungan dan kegelisahan. Kalau orang yang mempunyai gejala-gejala atau simptom kemurungan, selalunya kita akan tanya pertama sekali adalah contohnya ada tak cik berasa sedih, selalu rasa bersalah, rasa tidak berguna. Selalunya orang datang kat kita selalunya tanya periksa dua benda tersebut. Kita akan tanya perasaan sedih mereka yang mereka alami, sama ada perasaan sedih tu tak amat sedih dan berterusan. Sebagai contoh, apabila gagal peperiksaan, kalau keadaan normal, kesedihan tu tak sepatutnya berpanjangan. Kalau sedih berpanjangan itu merupakan satu masalah lah yang kita perlu tahu kenapa. Yang kedua, penting kita nak tanya adalah tentang mereka punya kehilangan minat. Contoh, orang tersebut mempunyai hobi melukis, memang minat melukis, tapi lepas ada penyakit mental tu tiba-tiba rasa memang tak nak melukis langsung. Itu adalah dua benda yang dikira sebagai tanda-tanda penting untuk orang yang ada kemurungan. Tapi ada juga dari segi lain, contohnya dari segi perubahan selera makan, sama ada terlalu selera atau tidak selera langsung, yang sampai boleh menyebabkan perubahan berat badan yang drastik, sama ada berat badan naik atau turun dengan mendadak.
Selain itu kita juga ada masalah tidur atau kita panggil insomnia. Boleh juga jadi hypersomnia, lebih tidur dan yang lain-lain. Tanda-tanda lain tu adalah mungkin selalu rasa penat, buat kerja ringan pun penat, apatah lagi buat kerja berat. Mereka juga hilang keyakinan dalam diri dan kadang-kadang cepat marah dan sensitif. Tapi yang kerap kita dapat juga adalah kehilangan fokus, terutamanya dalam kalangan pelajar lah. Dalam kelas tidak fokus, pencapaian akademik mereka pun semakin merudum. Itu pun salah satu tanda. Ada juga tanda-tanda yang berbahaya iaitu percubaan membunuh diri atau pelan untuk cuba mencederakan diri seperti statistik yang saya cakap tadilah, iaitu 10% daripada remaja dan sekarang saya yakin semakin menaik dan menaik. Jadi itulah yang kita risau. Memang perlu untuk mereka yang mempunyai tanda-tanda awal ini untuk mendapatkan bantuan segera. Baik, terima kasih Profesor Atirah atas penjelasan sebentar tadi. Sekarang kita beralih kepada panel kita yang ketiga, Dr. Putri. Soalannya, berapa lamakah tempoh yang diperlukan untuk mengenal pasti seseorang itu mengalami kemurungan? Okey, baik. Terima kasih Tuan Pengacara. Tempoh ni sebenarnya bergantung juga dengan ketahanan seseorang tu. Sebagai contoh, perasaan sedih, semua orang ada, perasaan marah pun semua orang sama, kita semua sama. Jadi yang menjadikan isunya apabila ia menjadi berlebihan dan juga dalam tempoh masa yang sangat lama. Sebagai contoh, dia kata dia mengalami fasa kesedihan yang berlebihan atau berpanjangan mungkin dalam 2 hingga 3 bulan. Duduk menyendiri. Perkara ini yang boleh perlahan-lahan kita lihat simptom-simptom pada ahli keluarga kita. Yang pentingnya untuk kita rujuk kepada pakar. Jadi kalau nak tengok jangka waktu, tengok pada kebiasaannya sama ada pada tahap biasa, ingin menyendiri, sampai ke tahap membahayakan seperti tiada keinginan meneruskan hidup, mencederakan diri sendiri. Jadi bila macam ni kita ambil keputusan untuk bantu mereka menerima rawatan ke suatu tempat yang lebih berautoriti lah. Jadi alangkah baiknya kita sebagai ahli keluarga, kalau kita lihat rakan-rakan keluarga kita ada simptom-simptom begini, bawalah mereka ke pakar untuk mendapatkan nasihat. Saya yakin ramai yang lalui benda-benda macam ni, apatah lagi kalau kita sebut pasal kemurungan. Jadi pendapat saya, bila Lydia sendiri dah buat keputusan untuk memulihkan dirinya, dia melihat pada satu perspektif yang berbeza. Bila dia kata ada kawan yang memberi nasihat, iaitu kawan sebilik dia, tempat dia kongsi dan luahkan perasaan, ini juga satu perkara yang boleh membantu. Bersyukur juga kepada Lydia yang mempunyai kawan-kawan yang sangat baik, memahami dari pelbagai sudut dan memberikan semangat. Saya yakin bila Cik Lydia sudi berkongsi pengalaman dan perasaan dalam rancangan ini, Lydia membuktikan bahawa setiap orang ni boleh berubah dan diberikan peluang kedua. Kita semua berhak untuk menjalani kehidupan yang lebih baik bermula daripada diri kita sendiri. Itu yang saya nampaklah dalam diri Cik Lydia. Tahniah kerana membuat keputusan yang sangat baik. Wah, tahniah saudari Lydia. Jadi kita beralih kepada Profesor Atirah semula. Boleh Prof jelaskan, apabila kita dah mengenal pasti masalah kemurungan, bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan perkhidmatan di hospital dan apakah prosedur rawatan yang dirujuk apabila masalah kesihatan mental ini ditugaskan kepada Prof? Okey, jadi dari segi rawatan ada banyak, tetapi secara umumnya kita ada beberapa rawatan yang bergantung kepada tahap dan jenis penyakit mental. Ada psikoterapi untuk menguruskan gejala kemurungan, ada juga melalui sokongan iaitu kita bincang penyelesaian secara praktikal sama ada sendiri atau dengan keluarga mereka. Kita berbincang apa penambahbaikan atau perubahan yang perlu dibuat dalam persekitaran dalam keluarga mereka. Dan seterusnya biasalah seperti rawatan ubat, iaitu ubat
antidepresan. Jadi berbalik semula kepada cara nak dapatkan bantuan, kalau pihak universiti dan sekolah selalunya akan berjumpa dengan kaunselor. Kemudian kaunselor tu sendiri akan rujuk ke mana-mana klinik kesihatan berdekatan. Kalau di universiti selalunya mereka ada pusat kesihatan dan pusat kesihatan ini akan rujuk ke sama ada pakar perubatan keluarga atau terus rujuk ke kami lah, pakar psikiatri. Jadi kami bersama-sama pakar psikologi dan psikoterapis akan selalunya bekerja dalam kumpulan untuk menentukan jenis-jenis rawatan. Itu dari segi pelajar sekolah dan pelajar universiti. Tapi dari segi orang luar, untuk orang awam yang melihat rancangan ni, kalau rasa perlukan rawatan kerana ada tanda-tanda penyakit mental ni, boleh segera dapatkan rawatan. Tapi kadang-kadang pesakit ni sendiri tak tahu jika dia ada tanda ke atau ada tingkah laku yang tidak normal ke. Dia tak tahu dan tak faham dia ada tanda-tanda kemurungan tersebut. Jadi inilah orang sekeliling memainkan peranan penting. Keluarga ke, kawan-kawan ke, kalau ada tanda-tanda tu mintalah bawa berjumpa di mana-mana klinik untuk diperiksa. Pergi mana-mana klinik kerajaan atau swasta pun boleh, asalkan jumpa dengan doktor, kerana memang sedia maklumlah semua doktor yang ambil jurusan perubatan ni akan ada kursus psikiatri. Mereka memang boleh kenal pasti keadaan tersebut, tetapi kalau dari segi pengurusan tu perlu dirujuk kepada pakar. Baik, terima kasih Prof. Jika begitu, boleh ke Dr. Putri jelaskan serba sedikit tentang rawatan terapi seni ekspresif dan bagaimana kaedah ini dapat menyelesaikan masalah kemurungan? Terapi seni ekspresif ini kita panggil sebagai TSE, mengetengahkan teknik kaunseling yang menggunakan modul REST, REST, iaitu refleksi, emosi dan perasaan, kepekaan dan ketara. Modul ini sangat popular sekarang yang menggabungkan seni dan psikoterapi dalam proses kaunseling. Dan modul REST ini yang dihasilkan juga sudah pun mendapat pengiktirafan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dan digunakan untuk pelbagai masalah serta individu yang berbeza. Untuk makluman, terapi seni ekspresif ini menggunakan seni sebagai alat atau medium luahan secara kreatif dan spontan serta memerlukan daya cipta manusia seperti melukis, mewarna, penulisan kreatif atau visual. Pada masa yang sama, terapi seni ekspresif dapat membina keupayaan dan keyakinan diri yang tinggi kerana ia berfungsi sebagai pendorong atau motivasi ke arah yang lebih baik. Ia juga membina kesedaran sosial untuk bergaul dengan orang sekeliling. Jadi oleh sebab itu, kaedah terapi dan intervensi ini sering digunakan oleh kebanyakan pakar lah, khususnya bagi pengurusan emosi, diri dan pemikiran individu. Dan banyak juga kajian yang dapati kaedah ini amat berkesan bagi menyokong proses pertumbuhan mental, emosi dan pemikiran seseorang. Jadi, bila kita cakap bagaimana kaedah ini dapat menyelesaikan masalah kesihatan mental, terapi seni ekspresif ini sebenarnya adalah aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengatasi banyak penyakit sebenarnya. Antaranya ialah mengurangkan risiko bara, penyakit jantung, selsema dan lain-lain. Tetapi khususnya pada topik hari ini, kita bercakap berkaitan dengan kemurungan. Bentuk terapi ini dapat memberi banyak manfaat kepada mereka yang menderita daripada penyakit mental. Seperti saya cakap tadi, kemurungan kronik, gangguan kecemasan, gangguan bipolar dan lain-lain lah. Sukar untuk mengukur keberkesanan terapi seni kerana setiap orang berbeza tindak balas mereka terhadap sesuatu rangsangan. Tetapi bagaimana terapi ini dapat membantu mereka adalah dari segi mereka dapat mengekspresikan pengalaman mereka yang kadang-kadang mereka suka untuk ungkapkan dengan kata-kata. Jadi seni ni boleh menjadi tempat perlindungan emosi yang kuat yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang melibatkan imajinasi tanpa batasan. Dan kajian-kajian telah dijalankan oleh banyak hospital di Malaysia mendapati bahawa peserta dalam program seni mempunyai tahap vital yang lebih baik dan lebih menunjukkan kesan positif dan banyak penambahbaikan berbanding mereka yang tidak menyertai program-program seni. Baik, terima kasih doktor atas penerangan yang sangat jelas tentang rawatan terapi yang disediakan kepada individu dengan kemurungan ini. Nanti kita masak lagi ya. Saat bersama, saat
bermakna. Baik, saudari Lydia ada menyatakan sebentar tadi yang beliau juga mendapatkan rawatan terapi seni ekspresif ini. Jadi boleh saudari ceritakan pengalaman saudari dan apa yang saudari dapat semasa menjalani terapi tersebut? Okey, seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Puteri, terapi seni ekspresif ni banyak menggunakan kaedah artistik dan seni seperti penulisan, tarian atau muzik. Macam saya ni, saya seorang yang sangat susah nak mengadu masalah, nak menceritakan atau meluahkan sebarang masalah yang saya alami dan saya lebih memilih untuk memendam masalah tersebut. Jadi, melalui teknik seni ekspresif ini bagi saya amat unik dan menarik untuk mendapatkan rawatan lebih lanjut. Ada sesetengah orang yang lebih suka menggunakan terapi bicara atau lisan dan ada juga sesetengah orang yang lebih memilih untuk menggunakan terapi kreativiti mereka sendiri. Jadi sepanjang sesi-sesi yang saya lalui, banyaklah aktiviti-aktiviti yang menarik seperti menyanyi, mewarna dan sesi luahan melalui penulisan. Antara aktiviti-aktiviti yang saya paling gemari adalah aktiviti yoga. Kerana aktiviti ini bukan sahaja menenangkan minda, malah ia juga dapat menyihatkan tubuh badan saya. Melalui terapi ini juga, saya banyak belajar meluahkan perasaan kepada orang sekeliling sebab bila kita pendam ni, orang tidak tahu masalah apa yang kita lalui. Jadi mereka pun tak dapat nak bantu seperti mana yang kita inginkan. Melalui terapi ini juga, saya dapat berasa lebih bersemangat dan lebih yakin dengan diri sendiri dan cuba untuk menerima segala kelemahan yang ada kerana melalui kelemahan diri inilah yang kita dapat belajar untuk bangkit dan memperbaikinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Dr. Puteri juga banyak mengajar saya cara-cara untuk mengawal emosi, sedih, gelisah, takut dan juga cara untuk berurusan dengan masalah. Alhamdulillah, selepas berjumpa dengan pakar, saya dapat merasakan banyak perubahan dalam diri saya ini. Saya juga berusaha untuk melihat dalam satu perspektif yang berbeza dengan melihat kawan-kawan dan keluarga yang banyak membantu dan menyokong saya sepanjang proses pemulihan ini. Baik, terima kasih saudari Lydia. Seterusnya kita beralih kepada Dr. Puteri sekali lagi. Berkenaan dengan rawatan terapi seni ekspresif ini, golongan mana yang sesuai untuk mendapatkan rawatan terapi ini dan sama ada golongan kanak-kanak atau dewasa sahaja? Semua boleh. Memang semua boleh. Terapi seni ekspresif ni memang boleh diaplikasikan kepada pesakit daripada pelbagai peringkat umur. Seperti kanak-kanak, remaja, dewasa ataupun orang tua. Sebab terapi seni ekspresif ini merupakan gabungan pendekatan kreatif seperti yang cakap tadi, terapi seni, muzik, pergerakan, penulisan dan terapi bermain. Jadi merupakan kaedah yang unik dan fleksibel dan lebih interaktif di mana aktiviti yang dilaksanakan ini bergantung kepada pemilihan dan keselesaan pesakit lah. Mereka boleh pilih kaedah yang mana mereka sesuai untuk ekspreskan emosi mereka. Jadi apa yang kita tekankan dalam terapi seni ekspresif ini adalah kepada proses kreatif dan pengalaman harian yang mereka terjemahkan secara simbolik untuk meneroka diri secara lisan dan bukan lisan serta mengenal pasti perasaan dan emosi yang disedari ataupun yang mereka pendamkan selama ini. Jadi memang sesuai lah untuk semua golongan peringkat umur. Baik, terima kasih doktor. Saudara Lydia, seperti yang setiap yang berlaku pasti akan ada dugaan dan ujian untuk sampai ke tahap ini. Jadi apakah cabaran yang dialami sepanjang tempoh kemurungan saudari? Sebenarnya banyak cabaran yang saya alami sepanjang proses pemulihan ini. Pada mulanya, saya sebenarnya tak nak dapatkan rawatan ni sebab saya takut orang cakap saya ni gila, tidak boleh berdikari, kurang iman sebab yelah stigma masyarakat kan selalu mengatakan bahawa orang yang mendapatkan rawatan ini mereka melabelkan sebagai orang gila. Kita dapat lihat sampai sekarang masih banyak lagi stigma dan sikap masyarakat kita yang suka menghukum atau mengecam orang-orang yang cuba memberanikan diri mereka untuk meluahkan perasaan dalam sosial media mengakibatkan seseorang pesakit mental itu menjauhkan diri daripada masyarakat dan merasakan diri mereka teruk. Sepatutnya masyarakat
kena cuba mendekati individu yang memiliki gejala penyakit mental ini dan cuba untuk berinteraksi dengan mereka. Jadi mula-mula tu memang agak sukar lah bagi saya untuk berdepan dengan pelbagai cabaran seperti mulut-mulut orang cakap yang saya ni hanya melayankan perasaan sedih itu. Tapi apakan daya, saya memang tak dapat nak tutup mulut orang dan saya cuba kuatkan diri saya juga untuk mendapatkan bantuan. Dan selain itu juga bantuan daripada keluarga dan rakan sebilik yang banyak membantu saya untuk meneruskan perjuangan ini. Alhamdulillah makin lama makin ramailah orang yang faham dengan keadaan apa yang saya alami. Alhamdulillah. Baik, saya akan bertanyakan soalan yang terakhir kepada Dr. Putri. Jika seseorang mengalami fasa kemurungan yang teruk, adakah ianya akan berulang lagi walaupun sudah mendapatkan rawatan? Okey, itu ada satu soalan yang baik. Apabila kita berbicara mengenai sama ada mereka yang berkemurungan ni, yang sebelum ini dah mengalami kemurungan dan melalui proses pemulihan, akan kembali murung ataupun tidak. Jadi jawapan saya mudah, bergantung pada tahap ketahanan seseorang itu. Boleh jadi mereka yang melalui kemurungan setelah jalani rawatan boleh pulih sepenuhnya. Ada jenis yang begini. Ada juga segelintir di antara mereka yang sudah pun menjalani rawatan tetapi masih lagi dalam pemerhatian. Dan ada yang mereka dah jalani rawatan tetapi jalani rawatan dan mereka pulih tapi kembali kepada asal dan kembali dapat kemurungan. Tiga individu yang berbeza ini dia akan berbalik pada apa yang merangsang mereka, bagaimana cara dia berfikir dan macam mana dia terima perkara itu. Dengan cara ini akan tunjuk macam mana orang ni berfikir, macam mana dia menerima tindak balas tersebut dan macam mana dia uruskan emosi mereka. Dan perkara ini merupakan sesuatu yang subjektif dan tak boleh kita takrifkan sama saja kepada semua individu. Jadi jawapan saya begitulah. Kalau melihat kepada sama ada seseorang itu berpotensi untuk kembali mendapat kemurungan, dia bergantung kepada ketahanan emosi dan ketahanan diri seorang. Tetapi kelazimannya kalau kita dapat rawatan yang betul dan tepat, insya-Allah boleh dipulih sepenuhnya. Baik, terima kasih Dr. Putri. Okey, baiklah, demikianlah serba sedikit tentang terapi seni ekspresif, perbincangan tentang pengalaman seorang pejuang penyakit mental dan sedikit sebanyak mengenai kesihatan mental secara keseluruhannya. Baik, sebagai penutup, saya beri laluan kepada ketiga-tiga panel kita untuk memberikan sedikit kata-kata terakhir, bermula dengan Prof. Atira kita. Silakan. Terima kasih kepada tuan pengacara. Okey, pesanan saya kepada penonton di luar sana, orang kata jangan selalu pendam ya apa-apa masalah yang dialami, dan kita juga sebagai masyarakat yang prihatin, kita ambil berat tentang orang sekeliling, kawan-kawan kita, keluarga kita, dan yang paling penting juga dalam Malaysia ni alhamdulillah ada banyak pertubuhan yang membuka perkhidmatan kaunseling secara percuma pada harga yang berpatutan, dan ada juga yang membuka talian kecemasan untuk mereka yang memerlukan bantuan seperti Befrienders, MIASA iaitu Persatuan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental, dan juga ada kolaborasi antara KKM dan Mercy Malaysia. Dengan inisiatif ini, maka lebih mudahlah untuk mereka di luar sana yang betul-betul memerlukan bantuan dengan kecemasan, lebih-lebih lagi pada zaman pandemik COVID-19 ini. Baik, terima kasih Prof. Kemudian kita beralih kepada saudari Lydia. Sedikit sepatah dua kata. Silakan. Okey, kata-kata saya nak bagi tahu kepada penonton di luar sana, kemurungan yang dialami ini tidak mengira sesiapa pun. Jadi kepada sesiapa yang merasakan diri anda mempunyai simptom-simptom seperti yang telah dinyatakan oleh Profesor dan Doktor tadi, tolong jangan takut untuk pergi dapatkan rawatan sebelum terlambat. Ingat bantuan dari diri sendiri pun amat penting juga sebab tanpa kesedaran diri, penyakit ini tidak akan sembuh. Sebagai masyarakat juga, kita perlulah berganding bahu, memberi sokongan moral dan membantu sesiapa yang mengalami kemurungan ini.
Saya juga ingin mahu membuka mata dan pandangan masyarakat di luar sana bahawa benda penyakit seperti ini bukan masalah pada iman seseorang, sebab kadang-kadang ustaz dan ustazah pun boleh mengalami kemurungan ini. Kepada ibu bapa di luar sana, jika ada anak-anak yang mengadu tentang gejala penyakit mental ini, diminta mengambil serius dan jangan abaikan dengan mengatakan bahawa anak itu terlalu manja. Ibu bapa sepatutnya menjadi orang yang faham akan masalah yang dihadapi oleh anak dan cuba untuk mendapatkan rawatan buat mereka. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Lydia. Akhir sekali, panel kita yang ketiga, Dr. Putri, silakan. Baiklah, saya bersetuju dengan kedua-dua panel kita. Apa yang mereka katakan tadi, kepada penghidap pesakit mental tidak perlu risau dan malu untuk rujuk kepada pakar psikoterapi sekiranya ada masalah. Masalah-masalah yang dipendam ini biasanya yang boleh mendorong kepada masalah kesihatan mental yang lebih teruk. Sebaiknya sekiranya ada masalah, luahkanlah kepada orang yang kita percayai seperti ahli keluarga, rakan-rakan ataupun kaunselor, terutama di kalangan pelajar. Pelajar adalah golongan berisiko tinggi untuk menghadapi penyakit mental, lebih-lebih lagi pada zaman sekarang anak-anak muda ni mudah terdedah dan terpengaruh dengan trend-trend semasa. Ianya sedikit dapat mengganggu fikiran mereka. Namun masalah ini dapat diatasi awal sekiranya mereka mendapatkan nasihat dan rawatan daripada pakar yang bertauliah. Jadi baiklah, itu saja. Terima kasih. Sebelum itu, minta maaf mencela, saya ingin bercakap kepada para pelajar yang ingin mendapatkan tips-tips untuk mengawal emosi melalui terapi seni ekspresif. Boleh layari saluran YouTube saya yang bernama Lydia Nazifa. Semoga video-video ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda semua. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir pada hari ini dan menyatakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri dan sentiasa tersemat dalam minda kita, insyaAllah. Sebelum berakhir, saya berharap warga Dewan menjadi lebih terbuka dan berasa empati dengan individu yang mengalami masalah kemurungan ini kerana mereka sangat memerlukan sokongan penuh daripada semua pihak, terutamanya ahli keluarga. Kesimpulannya, semua pihak harus bersinergi dalam menangani masalah kesihatan mental ini supaya ramai lagi mangsa yang boleh dirawat dan boleh kembali menjalani kehidupan normal mereka. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikirkan dan ayuh kita dapatkan rawatan yang sepatutnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih.